Arif Aiman sepanjang separuh masa yang pertama tadi. Namun dia tetap berbahaya. Kali ini Corbin. Berjaya di situ Corbin. Dan Forestieri. Peluang kali ini. Dan itu dia jauh. Gol! Jaringan yang menarik yang dilakukan oleh Fernando Forestieri. Hakimi ketika ini. Cubaan. Wow! Cantik! Gol! Menarik jaringan yang dilakukan oleh Terengganu melayan kunjungan JDT di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 10 Ogos 2022. Ini adalah perlawanan yang dianggap sebagai pra-final Piala FA kerana Terengganu FC dan JDT adalah dua pasukan yang telah melangkah ke final. Ya, kita lihat Nafuzuddin turun dari bas dan melambai-lambai kepada orang-orang di sekitar. Nik Sharif, itu dia Syahrul Nizam dengan santainya. Faiz Nasir juga. Ya, Alif Zakaria, Rahadi Azli juga sudah turun. Itu dia Kepah Sherman, Habib Harun dengan kacamata dan rantai. Ya, papi dia kita melambai-lambai. Itu dia untuk JDT pula. Jurulatih baru mereka, Hector Bidoglio, menunjukkan tanda bagus kepada orang. Itu dia Shane Lowry, sekali lagi menunjukkan tanda bagus. Bergson dengan topinya. Hong Wan melihat-lihat handset, tak apa yang dilihat. Itu dia Leandro Velasquez. Di belakangnya ada Nazmi Faiz. Itu dia Nafuzuddin yang sekarang bertopi setelah membotak kepalanya sebagai Nazar setelah layak ke final. Itu dia Hector Bidoglio, tetap handsome seperti biasa. Ya, kita lihat papai dia kita bersama Fariza Malias sebagai kapten pada malam ini, berbincang-bincang, berborak-borak dengan pengadil. Ya, berjabat tangan. Papai mau ke mana? Papi dipanggil semula oleh pengadil kerana lari. Belum sempat nak bergambar lagi. Kita lihat formasi dan juga kesebelasan bagi pasukan TFC dan juga JDT. TFC bermula dengan 4-3-3. Ada sedikit kesilapan di sini di mana Faiz bermula di sebelah kanan dan Nik Sharif Hasifi di sebelah kiri. Namun sepanjang permainan ada beberapa ketika Faiz Nasir bertukar posisi dengan Nik Sharif. Dan ini adalah bagaimana Terengganu FC melakukan serangan di mana mereka meletakkan Azam Azmi dan juga Alif Zakaria bermain selaku inverted fullback, di mana mereka berdua banyak beroperasi di half space. Ini pula formasi JDT bermula dengan 3-5-2, tapi JDT dengan formasi ini sangat fluid, di mana formasi ini boleh menjadi 4-3-3 dalam permainan, bergantung kepada pergerakan Corbin Ong. Jika Corbin Ong ke bawah, Matthew Davis naik sedikit dan Arif Aiman naik sedikit lagi, ia akan menjadi 4-3-3, di mana Bergson dan Forestieri sentiasa drop between the lines untuk terima bola dan membuka permainan sama ada ke kiri atau ke kanan sebelum masuk semula ke tengah dan meminta bola daripada crossing atau daripada hantaran lintang. Ini adalah bukti JDT bermain back 3. Lihat shape ini. Sarul Syaad sebagai center back, Matt Davis sebagai right center back dan Shane Lowry sebagai left center back. Corbin Ong lebih di atas sebagai left wing back dan Arif Aiman sebagai right wing back. Lihat Hong Wan sebagai number 6 atau defensive midfielder. Dan seperti biasa JDT building up from the back, dengan Terengganu tidak melakukan high pressing tapi cuba press di pertengahan padang. Ini adalah contoh atau idea bagaimana JDT menyerang dengan Bergson selalu drop between the lines. Lihat ada sekitar 4 atau 5 pemain di setiap koridor di attacking third, dan Bergson akan membuka permainan biasanya ke kiri atau ke kanan sebelum berlari semula ke dalam kotak penalti untuk menerima bola.
Lihat di sini Bergson melorongkan bola kepada Arif Aiman sebelum cuba masuk semula ke dalam kotak, dan ramai juga pemain lain yang overload penalty box. Lihat corak serangan JDT ketika separuh masa kedua ini, di mana Bergson dan Forestieri melakukan rotation. Forestieri berlari ke bawah dan melepaskan Bergson ke atas melalui satu hantaran jauh. Namun hantaran tersebut berjaya dibaca oleh Pape Diakite. Namun lihat Bergson setelah ini, beliau rajin melakukan tugas sebagai linker, iaitu menghubungkan pemain tertentu dengan pemain lain di sekitar mereka untuk melancarkan serangan JDT. Lihat di sini bagaimana defensive shape Terengganu FC 5-4-1, dan perhatikan juga bagaimana JDT meletakkan 5 pemain di setiap koridor berlainan untuk memecahkan blok pertahanan tersebut. Lihat di sini, walaupun Terengganu FC bertahan dengan defensive blok yang kompak dalam shape 5-4-1, namun JDT tetap punya cara untuk memecahkan blok pertahanan tersebut. Lihat di sini bagaimana JDT cuba menggerakkan blok tersebut ke kanan, ke sebelah Arif Aiman. Blok mula bergerak sedikit ke kanan, dan lihat di sini bagaimana Leandro dengan kebijaksanaan beliau melakukan pass and run, menghantar bola kepada Hong Wan sebelum melakukan larian ke depan, dan bola dihantar kepada beliau oleh Hafiz Fazai sebelum beliau melepaskan semula bola tersebut kepada Hafiz Fazai, dan Hafiz Fazai kepada Arif Aiman, dan Arif Aiman buat hantaran ke dalam kotak penalti. Dan di sini kita lihat peranan Azam Azmi sebagai inverted fullback yang banyak beroperasi di half space dan bukannya di wide area. Azam akan terima bola di half space sebelum melakukan progressive pass terus ke depan mencari pemain midfield atau pemain serangan. Di sini sekali lagi kita lihat bagaimana Azam Azmi menunggu di half space untuk menerima bola. Setelah menerima bola, beliau cuba melakukan larian ke depan untuk membantu serangan, dan juga cuba membuat hantaran penetrative pass mencari pemain serangan. Di sini kita lihat Kepah Sherman bertukar koridor dengan Faiz Nasir. Kepah menerima bola di wide area sebelum masuk ke dalam, dan Faiz keluar ke wide area. Dan di sini Kepah menghantar bola kepada Nik Sharif yang mempersia-siakan peluang tersebut. Ini adalah contoh bagaimana attacking sequence Terengganu FC yang begitu banyak sekali dilakukan. Bagaimana mereka melepasi high pressing JDT. Habib Harun menghantar bola kepada Faiz Nasir yang berdepan situasi 1v1 dengan Shane Lowry. Faiz cuba cut inside, tapi Corbin sudah datang untuk menutup ruang, dan Faiz melakukan switch play kepada Nik Sharif di sebelah kiri. Terengganu masih memegang bola. Satu progressive pass daripada Alif Zakaria. Azam Azmi dengan progressive pass juga. Sekali lagi Faiz Nasir. Lihat bagaimana JDT cuba bertahan, dan bola masih lagi dikuasai Terengganu FC. Jarang ada pasukan yang dapat melakukan hal sebegini kepada JDT. Lihat, Terengganu masih lagi berada dalam attacking sequence mereka. Tamat perlawanan, Terengganu FC 1, JDT 2. Kesimpulan perlawanan ini, sebenarnya TFC dan JDT tidak jauh berbeza daripada segi kualiti dan gameplay. JDT dan TFC mempunyai corak serangan yang jelas, di mana JDT sangat fluid dengan formasi sistem mereka 3-5-2 menjadi 4-3-3 yang sering terjadi, dan rotasi yang sangat bagus. Manakala TFC pula jelas dengan aplikasi inverted fullback mereka. Cuma di sini yang memisahkan adalah faktor individual brilliance pemain JDT yang memisahkan kedua-dua pasukan.